Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah iaitu Puan Nur Azilah binti Ahmad dan rakan-rakan. Pada hari ini kami yang terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan iaitu saya Muhammad Fazil Azim bin Rafi'i, Muhammad Fadil Haris bin At-Tirmizi, Abu Abbas Azmi bin Abu Bakar, Muhammad Fakrul Aziz bin Muhammad Nazri. Kami ingin membentangkan tajuk yang dipilih oleh kami iaitu Politik Pasca Kebenaran. Seterusnya saya akan terangkan tentang definisi politik pasca kebenaran. Politik pasca kebenaran adalah budaya politik di mana perdebatan dirangka sebahagian besarnya oleh emosi atau perasaan yang terputus dari segala kebenaran sehinggakan segala fakta diabaikan. Politik pasca kebenaran adalah berbeza dengan perdebatan biasa kerana memasukkan fakta dan mengetepikan segala pendapat dari pakar adalah tujuannya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Abu Abbas untuk terangkan punca politik pasca kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Abu Abbas Azimi bin Abu Bakar daripada kelas BMMW 12. Jadi saya akan menerangkan punca-punca politik pasca kebenaran. Punca yang pertama ialah sosial media dan internet. Sosial media adalah salah satu jaringan berita yang paling pantas. Segala berita atau propaganda boleh tersebar dengan pantas tanpa terpisan. Kempen-kempen pasca kebenaran juga boleh mengabaikan atau menolak segala fakta dan hujah kerana didorong oleh sifat berat sebelah atau emosi. Sosial media seperti Instagram, Facebook dan Twitter menjadi salah satu platform yang boleh menyebabkan berlakunya politik pasca kebenaran. Tidak semua informasi yang terdapat di dalam media sosial ini dapat dipastikan kesahihannya. Tetapi disebabkan oleh kemajuan teknologi pada masa kini, perkongsian informasi di media sosial kini menjadi lebih pantas dan mudah. Hanya dengan perlu menekan butang like ataupun share sahaja, sesuatu informasi itu boleh dikongsikan. Disebabkan perkara seperti ini, kadang-kadang kesahihan sesuatu perkara yang kita kongsikan itu tidak dapat dipastikan. Terdapat segelintir pengguna yang diberi gaji untuk menjadi keyboard warrior, tidak hanya untuk menjatuhkan sesuatu parti politik, tetapi juga untuk menyokong mana-mana parti politik. Segelintir daripada mereka ini juga sanggup mewujudkan akaun sosial media palsu hanya untuk menimbulkan sesuatu spekulasi ataupun sesuatu isu yang panas seperti isu perkauman. Punca seterusnya yang melibatkan politik pasca kebenaran ini ialah melalui saluran berita utama. Kebanyakan saluran media ini sering bersikap berat sebelah mengakibatkan politik pasca kebenaran ini sering berlaku. 24 jam masa siaran juga menyumbang kepada masa skrin yang lebih panjang buat kebanyakan ahli politik. Saluran berita utama ini kebanyakannya memihak kepada parti politik yang memerintah negara tersebut ataupun lebih dikenali dengan golongan kerajaan. Segala apa yang disampaikan melalui saluran berita ini selalunya akan berpihak kepada golongan kerajaan. Masa siaran saluran TV yang tidak pernah berhenti juga boleh menyumbang kepada punca berlakunya politik pasca kebenaran. Hal ini boleh disebabkan apabila masa siaran mana-mana ahli politik akan menjadi lebih panjang di kaca TV. Seterusnya, saya akan membincangkan perihal peristiwa atau contoh politik pasca kebenaran. Yang pertama ialah referendum Brexit di United Kingdom. Pada sekitar tahun 2016, United Kingdom telah menarik diri dari Kesatuan Eropah.
Hal ini berlaku kerana rakyat United Kingdom mempercayai bahawa sebanyak 350 juta euro disalurkan ke Kesatuan Eropah setiap minggu dan mereka menggesa pihak kerajaan menarik diri dari kesatuan. Sedangkan fakta berkenaan dengan 350 juta euro itu adalah palsu dan tidak benar. Kebanyakan yang menggesa kerajaan United Kingdom pada masa itu adalah golongan rakyat di kalangan berumur 40-an ke atas, kerana mereka lebih mempercayai berita-berita yang disebarkan di media sosial berbanding fakta yang sebenar. Di Malaysia pula, pilihan raya umum ke-13 menjadi contoh kepada politik pasca kebenaran. Pada tahun 2013, parti pembangkang pada masa itu mula menuduh Barisan Nasional dengan membeli undi dengan membawa seramai 40,000 pekerja asing dari Bangladesh. Hal ini telah menyebabkan setiap pusat undian menjadi huru-hara. Ini adalah sedikit kesan daripada politik pasca kebenaran. Saya Muhammad Fakrul Haziq akan meneruskan pembentangan ini dalam bahagian solusi. Politik pasca kebenaran sangat membimbangkan dan tidak sihat bagi sesebuah negara. Ia dapat memutarbelikkan fakta, informasi dan maklumat yang diterima oleh masyarakat. Justru, kerajaan perlu mengambil langkah drastik bagi membendung masalah ini. Langkah yang perlu diambil oleh kerajaan ialah menambah baik teknologi sedia ada seiring arus pembangunan telekomunikasi moden. Contohnya, pihak kerajaan Jerman telah bekerjasama dengan Facebook untuk memperkenalkan teknologi menapis berita palsu. Langkah kedua yang boleh diambil ialah penguatkuasaan oleh kerajaan. Contohnya, di negara Czech Republic, sebuah unit penguasaan dan siasatan telah diperkenalkan bagi membantras berita palsu. Dan langkah yang terakhir yang boleh dilakukan oleh kerajaan ialah menguatkuasakan undang-undang. Contohnya di Malaysia, menyebarkan berita palsu merupakan kesalahan dan boleh disabitkan di bawah Akta 233 Komunikasi dan Multimedia 1968. Jika disabitkan kesalahan di bawah akta ini, pesalah boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya. Sekian saja daripada kami dalam pembentangan politik pasca kebenaran. Sekian, terima kasih.